Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Selamat datang ke salah satu episod podcast TV Arzak at PBAKL 2026. Hari ini kami amat beruntung kerana dapat bersiaran bersama seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia perniagaan, pembangunan bakat dan pendidikan. Beliau memulakan langkah kerjaya sebagai seorang pensyarah undang-undang sebelum terjun ke dunia perniagaan. Dan kini merupakan seorang usahawan berjaya serta pemimpin industri yang banyak memacu inovasi digital dan perdagangan rentas sepadan. Bersama saya hari ini ialah Datuk Bruce Lim. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, terima kasih. Baiklah, soalan pertama saya, Datuk. Memulakan kerjaya sebagai pensyarah undang-undang sebelum beralih ke bidang keusahawanan dan kepimpinan industri, bagaimanakah bidang pendidikan membentuk pendekatan Datuk dalam kepimpinan dan pembuatan keputusan? Okey, terima kasih atas soalan tu. Saya ni memang berjiwa seorang guru kerana saya datang daripada keluarga yang terdiri daripada ramai guru-guru. Mak saya guru, nenek saya pun guru. Datuk saya pun guru dari dua belah. So agak natural lah bagi saya apabila saya telah keluar telah keluar daripada law school, daripada University of London, dan semasa menuntut sijil CLP, Certificate in Legal Practice, maka saya pun mulalah sebagai seorang pensyarah. Dan sebelum tu sebagai seorang tutor. Okey, apakah ciri ataupun nilai yang terterap dalam diri saya sebagai seorang guru yang telah mengasah saya, yang menjadi kunci kejayaan saya pada hari inilah. Saya rasa ini adalah dari sudut komunikasi. Komunikasi bukan sahaja dari segi percakapan, tetapi dari segi pendengaran, and untuk memastikan audiens saya betul-betul memahami nilai ataupun isu yang diketengahkan. So that has always been for me. Walaupun saya mengajar undang-undang, sebelum tu saya pun pernah jadi guru ganti di sekolah, membantu ibu saya yang di sekolah dia. Dan dalam bidang bisnes juga, semua bertumpu kepada dalam komunikasi sebagai seorang guru. Dan kesemua bisnes saya pun ada berkaitan dengan bidang pendidikan dan pelajaran. Jadi walaupun Datuk lari bidang sedikit lah daripada law pergi ke perniagaan, tapi sebenarnya bidang pendidikan tu membantu sangat dalam komunikasi dan cara menyampaikan informasi kepada orang, betul? Ya, betul tu. Baik. So saya pun ada pengalaman 7 tahun sebagai seorang guru dan pengalaman lebih kurang 20 tahun di bidang korporat juga. Wah. So bidang perguruan tu, jadi guru, menjadi pensyarah tu adalah batu loncatan bagi saya lah. Kerana mula-mula lepas daripada menjadi pensyarah tu, saya mula aktif dalam administration ataupun management, bidang pengurusan bawah syarikat tu, bawah satu institusi college swasta. Dan kemudian selepas daripada itu, saya pun mendirikan satu sekolah MBA, okey, di ATC juga. Kemudian tu bersama lagi dengan satu kumpulan pendidikan yang agak besar, saya pun telah mendirikan program e-learning. Nah, e-learning tu telah mengakibatkan saya berpindah menjadi seorang Chief Marketing Officer di satu syarikat pendidikan yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dan selepas 20 tahun di bidang korporat, saya pun telah keluar untuk menubuhkan syarikat saya yang terlibat dalam bidang TVET. So dari segi pembinaan kampus, penyediaan kursus-kursus, place and train, dalam bidang e-commerce juga
terhasil daripada executive education yang saya bawa pelajar dari Malaysia yang terdiri daripada usahawan-usahawan dan tokoh-tokoh bisnes ke China. Dan dari China tu saya telah ada hubungan yang agak kerap dengan syarikat JD, dan the rest orang kata is history lah. Jadi sebenarnya Datuk ni waktu masuk bidang perniagaan ni tak tinggal kosong lah, sebab Datuk dah ada pengalaman bekerja dengan orang semua. Wah, dan baik. ada juga 2 tahun pengalaman bersama dengan kerajaan di pejabat menteri, menteri pengangkutan. Jadi Datuk ni sebenarnya dah banyak pengalaman Ya. Baiklah Datuk kan mempunyai pengalaman yang luas dalam e-dagang dan perdagangan rentas sempadan, terutamanya dengan platform seperti GD lah, seperti mana Datuk sebut tadi. Selain itu, Datuk juga terlibat dengan Worldwide, Taobao dan Douyin. Apakah peluang yang Datuk nampak bagi usaha Malaysia dalam ekonomi digital? Pada saya lah, kalau nak buat bisnes ni, perniagaan ni, kena sentiasa proaktif dan sentiasa inovatif. And one of the best ways, dengan izin dalam bahasa Inggeris, to innovate is to employ technology. So sebab itulah, walaupun di dalam perniagaan, pendidikan, ataupun perdagangan rentas benua ni, semua sama. Okay, all focus on the customer. Bagaimana kita nak tahu intipati apa yang customers nak. So di situlah kita kena menggunakan segala teknologi yang terkini supaya kita dapat mendekati customer kami. Jadi sebenarnya kita kena ikut situation jugalah. Kalau kita berniaga dekat dalam pedalaman, takkanlah kita nak menggunakan teknologi yang terlalu hebat. Kita kena mengikut kesesuaian, betul? Correct. So benda ni tidak hanya diajar dalam sekolah ataupun buku teks, tetapi satu semangat ataupun satu mindset learning yang sentiasa ada, learning mindset, satu growth mindset yang perlu ada pada setiap daripada diri kita untuk to face lah the challenges dunia yang sentiasa yang dinamik ini. Terima kasih. Baiklah, soalan penutup Datuk. Dalam era di mana maklumat boleh diperolehi serta-merta secara dalam talian, bagaimanakah buku dan amalan membaca masih boleh memainkan peranan dalam melahirkan pemimpin, usahawan dan profesional yang berjaya? Okay. Saya rasa dalam dunia yang semakin dinamik ini, kita tidak boleh terlalu berpandang kepada teknologi as an end all. Okay, so teknologi boleh membuat kita boleh menjadikan kita lebih efektif ataupun lebih efisien. Tetapi dalam hati kita sebagai umat manusia ni kena ada nilai-nilai yang tertentu. Agama, nilai murni, that akan menjadi pedoman kita semasa membuat segala decision making ataupun keputusan. Faham. Jadi kita kena ada nilai tertentu untuk menjadikan panduan sebenarnya. Betul. Kita tak boleh rely 100% on the technology. Exactly. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi pandangan dan pengalaman yang amat berharga dengan kami pada hari ini. Perjalanan peribadi Datuk daripada seorang pendidik kepada usahawan, pemimpin perniagaan serta penggerak pembangunan bakat membuktikan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat, kebolehan menyesuaikan diri dan inovasi yang berterusan. Kami amat menghargai pandangan anda tentang pendidikan, keusahawanan dan masa depan dunia kerjaya yang sememangnya sangat relevan buat para pembaca, pelajar dan profesional yang mengunjungi PBAKL 2026. Kepada semua pendengar, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dalam episod podcast khas langsung daripada PBAKL 2026 ini. Kami berharap perbualan hari ini dapat memberi inspirasi kepada anda untuk mendakap ilmu, merebut peluang baharu dan terus berkembang demi kemajuan diri serta kerjaya. Sehingga kita berjumpa lagi, teruskan membaca, teruskan belajar dan selamat menikmati PBAKL 2026. Terima kasih semua.